Hey guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Wak Asri sini dan selamat datang ke channel Wak Vapes. Um, Terima kasih kepada semua sebab support atas support semua channel Wak Vapes semakin hari semakin grow dan sekarang kita dah ada channel ni dah ada kurang lebih 2,000 subscribers dan hopefully dia akan sentiasa meningkat lah. To tell you the truth, nak berkongsi dengan korang semua. Aku tak ada menerima apa-apa bayaran pun buat YouTube channel ni. Ini semua aku buat berdasarkan minat sekarang ni dengan hanya 2,000 subscribers, tak ada apa-apa yang aku boleh dapat pun kat situ. Anyway, apa yang aku nak kongsikan hari ni ialah berkenaan dengan rebuild kit ni. Kerana aku rasa rebuild kit ni memang dah banyak ada dalam market lah. Dan dia memberi peluang kepada orang-orang yang guna OCC untuk rebuild OCC diorang dan seterusnya lebih menjimatkan lah. Dalam channel ni pun sebelum ni aku ada banyak kongsikan dekat setahun 2 tahun yang lepas macam mana aku rebuild beberapa OCC macam contohnya Oxva, Unicoil, contohnya sebelum ni ada Wotofo aku pernah rebuild. Dan pelbagai lagi sebenarnya OCC dalam market sekarang ni yang korang tak perlu buang. Korang boleh simpan dan bina balik. Kau adjust balik dan boleh guna semula body dia tu. Anyway, apa yang aku nak kongsikan benda ni iaitu BMTD DIY rebuild kit ni. Ni boleh didapati, boleh dibeli di online punya store. Harga dia RM15 je guys. So kalau korang beli ni, kau jangan beli satu, beli dua, beli tiga, simpan sebab jimat. So dalam dia ni ada harga dia RM15. Dan dalam dia kalau kita tengok ada beberapa benda. Yang pertama ada binatang ni, raksasa skru ni, apa benda kau nak panggil dia aku tak tahu lah. Ada benda ni. Yang kedua ada paku. Kemudian ada tool macam coil jig apa semua. Adalah guna dia, nanti aku akan tunjukkan. Dan ada satu lagi barang yang macam ni bentuk dia. Ini barang. So ada 4 tool. 1, 2, 3, 4. At the same time kau dapat stand. Kau dapat 10 strip of cartons. Kapas ada 10. Kapas yang boleh digunakan untuk rebuild, recoil, rewick balik kau punya OCC. Dan kau akan dapat mesh coil. Mesh coil ni macam ni guys. Ini mesh coil. Inilah yang akan menjadi orang kata antara benda utama lah yang akan menghidupkan kembali OCC korang yang dah hangit, yang dah gang apa semua. Ini benda akan menghidupkan kembali. Dan kalau dia ada banyak jenis tau benda ni, ada dan juga ada banyak brand. Ada Coil Master, ada banyak lagi lah. So yang BMTD ni sebab satu harga dia mampu milik dan satu lagi dia ship out dari area KL ke area Selangor macam tu lah. Tak perlu nak tunggu lama import dari China ataupun dari Indonesia. Ni ada dekat lokal lah. So BMTD DIY rebuild kit, kita tengok specification dia. Dekat sini untuk Vinci VM1 0.30 ohm. Ini untuk dia punya mesh tu Mesh dia 0.30 ohm. Kemudian material dia adalah Ni80 mesh dan dalam tu ada 10 pieces. It used to technical man. Terpulang korang nak tengok nak brand apa pun boleh, tapi tengok spesifikasi dia. Vinci ni maknanya dia sesuai untuk PNP lah kan. Vinci pakai PNP coil. So ini adalah yang untuk PNP coil punya, PNP OCC punya. Material dia Ni80 0.3 ni dia punya ohm lah, bacaan ohm kepada mesh coil dia tu. So kita letak tepi ni barang. Benda ni again satu pilihan lah kepada pengguna-pengguna OCC. Kau boleh berjimat. Memang aku suka benda-benda rebuild benda semula ni. So yang ini ada tool kit ni dia macam ni Yang ini akan
skru besar dengan cangkuk ni akan dimasukkan dekat sini. Gunanya macam mana, bagaimana, nanti aku akan tunjukkan. So buat masa ni kita buka dulu. Dan paku ni pun ada kegunaan dia. Paku ni memang bukan saja-saja dimasukkan dekat package tu. Dan juga ini barang pun ada kegunaan dia. Okey. Untuk kit ni, rebuild kit ni dia untuk PNP kan. So bila disebut untuk PNP, maknanya dia juga compatible dengan beberapa jenis coil dalam beberapa jenis OCC dalam market yang ada di Malaysia pada hari ni. Yang pertama PNP lah. Kalau kita tengok kalau PNP ni kalau kat kedai RM10 kan, kau beli satu. Okey, kedua untuk Vaporesso GTX coil yang bentuk dia sama macam PNP. Dia Vaporesso GTX coil ada satu lagi yang kepala atas dia ni kecil tau. Yang itu tak boleh. Yang tu tak boleh digunakan untuk yang kategori ni lah. Dia kau kena cari yang lain yang dia punya benda ni. Dan yang ketiga, BP Mods punya TMD coil. TMD coil juga bentuk dia sama dengan PNP dan juga GTX. So 3 jenis OCC ni kita boleh bongkar dan kita boleh banner balik supaya kita boleh layan dia balik dan tak perlu dibuang dan sangat menjimatkan. Bayangkan ini barang harga dia RM10. Satu OCC PNP ataupun GTX harga dia RM10. Kalau TMD rasanya RM15 kot. So ni barang harga dia sekitar tu satu RM10. Satu kit ni, satu set ni, semua ni dia ada 10 kit, 10 kapas, 10 mesh semua. So kau boleh rebuild 10 kali. Kalau 10 kali, kalau kau beli, maknanya berapa? RM100 kan kalau kau beli yang OCC, betul? Jadi ini sangat menjimatkan. Dengan harga RM15 kau boleh rebuild 10 kali. Dan dari segi flavoring, dari segi apa semua, aku boleh cakap, berani cakap sebab aku dah pakai benda ni. Tak jauh beza sangat dengan yang original, yang asal lah. Memang boleh layan lah. Dia tak adalah rasa pahit ke, rasa tawar ke, manis dia keluar, ketahanan dia pun bagus. Anyway, aku nak tunjukkan kat korang macam mana nak balon ni barang. Okay? So kita ketepikan, kita ambil satu lah. Aku ambil satu strip kapas. Kemudian satu mesh coil dia. Okay, kotak dia kita letak tepi. Dan untuk tutorial ni, aku akan gunakan apa nama ni TMD.tank sebab aku tengah test, tengah gunakan dan tengah cuba belajar pakai OCC lah senang kata dalam aku punya D01 Skunk Works. Tapi tak nak guna OCC.aio. .aio tu OCC bangang punya, sampah punya OCC sebab cepat sangat mute dan mahal kan. RM15. Setengah tempat ada jual RM15, setengah tempat ada jual RM13. So ni TMD.tank. Okay, macam pelik sebab depan dia ni logo BP Mods ni sebenarnya adalah logo belakang, tapi aku letak kat depan. Logo sebenar dia ni TMD.tank. Tapi aku dah pusingkan dan letakkan. Dan tank dia ni juga bukan tank TMD.tank yang asal. Ini adalah tank yang kau boleh beli dengan harga murah ni, RM20 je ni. Tank dia bukan TMD yang asal. Bukan TMD tank yang asal, iaitu .aio V1 punya tank yang asal. .aio V1 punya kalau kau tengok tank dia kan, nampak kat sini dia punya plug untuk refill ni lain. Bahagian atas pun macam tu lah, ada kelainan sikit lah. So yang ini tank ni RM20 je. Kau boleh carilah kat tempat biasa. Anyway, aku akan rebuild, tunjukkan kat korang macam mana benda ni boleh disedapkan lagi. Buang yang hitam-hitam dan kita rebuild dengan kapas dan mesh yang baru. Okay, so bila kita buka dia punya .tank ni kan, dari bawah kan kita buka kan, macam ni .tank. Kemudian bahagian bawah ni macam ni kan.
Okey, ini satu benda yang bagus pasal dot tank Dia memang mengelakkan condensation dan leaking sebab dia ada trap tau. Ni adalah kapas. So kapas ni kau boleh keluarkan dan juga kau boleh basuh, bilas dan masukkan balik dekat sini. Dah banyak kali dah aku keluarkan, basuh apa semua kan. Dia serap wap-wap apa semua condensation tu. Ni sampai dah putus-putus pun. Masih lagi boleh pakai kan. So anyway, dot tank ni tengok sekarang ni ada liquid kan. Ada liquid dalam ni separuh lah kurang lebih. Kurang lebih separuh lah liquid dia. Jadi kalau kita nak keluarkan OCC, dalam ni OCC aku tengok yang bagus satu lagi pasal dot tank ni, kita keluarkan OCC dan liquid tak tumpah bila diterbalikkan. Sebab apa? Dalam tu memang ada macam slot dia kan. Macam satu chimney dia yang menutup lubang-lubang tu kan. So ni satu benda yang bagus pasal TMD.tank. Kalau kau nak tukar OCC, tak perlu nak buang liquid dalam ni. Liquid dia masih boleh diselamatkan, tak perlu dibuang. Okay, letak tepi. So ni adalah OCC apa guys? Ini adalah aku gunakan OCC 0.3 mesh. Brand apa? Ini adalah GTX. Tengok, 32 45 watt 0.3 mesh. Ada tulis GTX tak? Nampak? So ini adalah GTX OCC. GTX coil yang Vaporesso punya OCC. Ini bukan PNP tapi bentuk dia memang sama dengan PNP kan. So nampak dalam sudah hitam. Okey. Setakat ni aku pernah pakai GTX dalam TMD coil dan aku guna freebase freebase 6mg. Ketahanan dia ini hampir 10 hari lah, dalam 8 9 atau 10 hari lah. Liquid sekejap. Ada tak liquid dia? Aku guna liquid ni guys Ripe Vapes VCT Bowl bubuh dalam OCC Vaporesso GTX OCC 0.3 mesh dan tahan 10 hari. Not bad apa. Sehari 2 kali 3 kali refill tank kan. Dan kita tengok dalam dia nampak memang dah kehitam-hitaman lah kan. So anyway, ini barang kita perlu selesaikan. Kita perlu buka melap-lap dulu sekejap. Kita perlu, sebab aku nak tukar tau. Body dia tak nak buang. Aku tak nak buang body dia. Aku nak tukar mesh dia dan kapas dia dalam ni. Dan benda ni sebenarnya boleh dilaksanakan. Yang pertama yang korang kena buat ialah korang kena buka dulu yang ni. Bahagian bawah ni, yang warna gold ni. Buka ni barang, jangan hilang. Letak tepi dulu. Kemudian yang ini, yang getah dia warna merah ni pun kena buka juga. Kena tanggalkan juga, jangan hilang. Then okay, kita nak, kan ada coil punya kaki ni tegakkan coil punya kaki. Dan ada satu lagi, mana satu lagi? Okay, satu lagi tak ditemui. Okay, kat dalam tu. So ini barang kau boleh tarik je. Sama ada kau nak tarik, nak cabut, nak umpil tu kan, tarik. Nampak tak? Posisi dia, bahagian coil dia memang dah berkarat lah. Berkarat dan berkeladat dan berhitam-hitaman lah. So buang itu barang. So sekarang ni kita nak buka body dia ni kan. Itu gunanya tool-tool yang dia kasih tadi guys. Okay, ni. Tool ni kita masukkan di sini, bahagian bawah ni. Masukkan macam tu. Kemudian paku tu tadi masukkan dekat kapas ni. Sampai tembus Sampai tembus di bahagian sebelah satu lagi. Okay. So bila kita masukkan paku ni, dia jadi macam tu lah. Kan, betul. Dan ini tadi kita dah memang dah letak kat sini kan. Jatuh pula. Okay, macam ni. Dan pegang macam ni dan seterusnya ambil tool yang seterusnya. Ni. Kau masukkan je kat sini sebab kan dia skru lubang dekat
Plate ni pun tadi kan memang boleh masuk skru ni kan. So yang ni kau pegang kan. So hujung dia ni barang, hujung dia akan kena dekat paku ni dia, dan dia akan tolak ke atas. Kau tengok. So pegang macam ni, kau pusingkan je terus. Pusingkan tanpa henti sampai dia tolak bahagian paku tu dan bahagian seterusnya. Pusingkan je. Pusingkan. Pusingkan. Nampak? Dia dah tanggal dah. Okay. Dah berjaya diceraikan, dibuka dan dipisahkan. Okay. Ini barang dah berjaya dipisahkan. Okay. So yang ini kita keluarkan dia punya paku dan segala macam isi dekat dalam tu kita keluarkan lah. Macam ni kan kapas dia ni kita keluarkan. So yang ini ambillah cotton bud ke apa ke, kau boleh lap-lap cuci-cuci lah. Dan yang ini tadi kan dah tolak kan, dah keluarkan. So keluarkanlah balik skru dia ni, tool dia ni, keluarkan supaya kita boleh pergi step seterusnya. Okay, keluarkan semua tool. Nah, selesai. So yang ini pun sama, kalau ada cotton bud, aku tak ada cotton bud sekarang tapi aku akan lap lah isi dia punya body dia ni, sebab dia basah dengan liquid kan. Untuk lebih smooth memang nak kena kering lah. Kita punya projek ni, proses-proses rebuilding OCC ataupun coil ni memang macam ni lah ya. Memang kena gunakan tisu ataupun kain yang bersih untuk sentiasa lap bahagian-bahagian dia ni. 5,000 years later. Ni lagi kita nak kena bersihkan. Ni nak lap ni sebab kita tak nak ada sisa-sisa liquid Sisa-sisa liquid yang ada dalam ni, kalau boleh keladak-keladak dia yang warna hitam ke apa benda ke, kita nak buang, tak nak ada kan. Okay, yang ni kita letak tepi. So sekarang ni daripada proses OCC tadi, kita ada ni, kemudian yang ini. Ini dia punya kelongsong lah, aku cakap kelongsong untuk OCC tu lah kan. So ada ini barang. So ini orang kata kau boleh rebuild banyak kali benda ni tanpa rosak kalau kau ada toolkit yang benda-benda apa yang ni tadi kan, kau 10 kali kau boleh bikin, lebih pun boleh. So sekarang kita nak build dia punya kapas. So ni kapas. So kapas ni ada berapa strip? Kapas ni ada 5 dalam ni. Ada 5 strip. Satu strip ni ada 5 helai. Kita tengok yang asal Yang asal ada berapa helai. Kalau diperhatikan, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 helai kapas yang asal. Jadi kita pun kena ambil 6 helai lah. So dalam ni ada 5 strip. Betul. So untuk 5 strip, kita buat macam ni. Sekarang ni kalau 5 ni 5 strip. Satu strip ada 5 helai. So 5 helai kalau kita cantumkan macam ni ada 10, betul. So kita tinggalkan lebihkan dia. Kita boleh pisah-pisahkan ni Okey. Tengok betul tak ni ada selai ataupun ni adalah 2 helai. Sorry guys, biasalah buat benda kerja-kerja macam ni dalam kamera. Okey, nampak? Ke ni belum lagi sekejap. Masih boleh dipisahkan lagi tak? Boleh diceraikan lagi tak? Ni. Tengok Kau boleh je kalau let's say kau nak letak terus 10 helai ni.
kan, ni cantumkan, tapi tebal sangatlah, takut penyerapan kapas tu tak berlaku dengan cantik kan. Nanti ada dry heat lah, macam-macam lah. So, ada 6. Dalam ni ada 6 kan, betul. 6 helai kapas strip ni. So yang ini kita ambil mesh coil tadi. Mesh coil ni kita letakkan macam ni di tengah kan, di tengah macam ni, dan kemudian kita ambil tool ni tadi, kita letakkan di situ, kita lipat. Betul? Lipat macam ni, dah selesai satu urusan. Make sure ini kaki coil ni tidak bercantum dekat dalam tu. Dan apabila ini dah, kita dah bentukkan kapas tu dengan mesh coil tu kat dalam macam ni, kita ambil body orang kata sarung ataupun kelongsong OCC tadi, kita masukkan je. Masukkan, make sure kapas ni tadi dekat alur ni supaya kita boleh tolak ke bawah. So kita masukkan dengan mudah Sepatutnya benda ni kalau betul cara-caranya, kau takkan ada masalah. Masukkan, dah kan, dah jadi macam tu kan. Okay. Dan yang ini ada satu lebihan, kita kena ambil satu lebihan ni, kita pusingkan. So ni dah siap satu bahagian macam ni, dah siap satu bahagian, dan kita sekarang tinggal kita nak kena potong lah yang ni. Semua ni kita potong. So korang nak potong pakai pisau ke, nak potong pakai gunting pun boleh, tak ada masalah. Tapi aku lebih suka potong guna coil cutter, coil snipper kan, lebih tajam. Okay. Potong, settle. Ni dah siap satu bahagian. Okay, ni cabut dulu besi ni, barulah masukkan yang ini. Okay. Kemudian yang ni insulator ni kita picit-picit lah sikit, bagi dia ngam, dan terus saja masuk ke bahagian yang tempat dia lah. Jangan bercantum jangan terkena kaki coil ni, dua-dua ni tak boleh terkena, nanti tak fire. Okay. Cepatkan sikit macam tu, dan ambil ni penyambung ni, connector ni, tekan je kat bawah ni. Dah siap lah ni. So yang ini kita potong lah, potong serapat mungkin Satu dah potong. So yang ini pun sama, yang ini kita potong paling bawah. Okay. Dan kalau ada lebihan-lebihan tu, macam biasalah tolong kepakkan dia lah. Okay. So bawah ni so make sure yang ni kalau ada terkeluar sikit tu, jangan sampai dia kena dekat bahagian tepi. Okay, ini dah siap. Sekarang tinggal kita rapatkan body dia ni. Inilah gunanya kalau engkau perlu ada plier yang boleh buka besar. So ni kau tekan lah sikit-sikit, and perlahan-lahan tak nak dia rosak. Okay. Dari kedua-dua arah. Okay. Memang akan ada nampak ni lah, sikit-sikit lah kena plier. Normal lah guys tu. So ni kita test. Masukkan test, masukkan ini. Make sure dalam tu licin, smooth. So dah siap dah guys korang punya pengcoilan Rewick. Letak kapas baru, letak mesh coil baru dekat Vaporesso GTX punya coil. Dan benda yang sama juga boleh dibuat untuk PNP coil dan juga TMD coil TMD OCC dan juga PNP OCC. So tengok yang kita picit, kita tekan, paksa menggunakan apa nama plier tadi, sama ada dia sengit ke, dia ada efek ke apa ke, kena pastikan.
So kalau macam okay ni. Okay lah. Macam lah sengit. Macam sengit-sengit sikit lah. Tapi tak apa. Boleh adjust. Kita buat dia. Okay. Macam sengit sikit lah. Tak apa. Ini kita test. Then lepas tu apa lagi? Korang letak lah liquid. Priming kan dia kan. Tak liquid dekat kapas seperti biasa. Dah boleh pakai. Dalam pun letak liquid sebab kita nak kapas serap dengan cepat. Kalau tunggu kat luar je lambat. Kalau kita cuma letak kat sini je dia lambat kapas tu, jadi membasahi coil kat bahagian dalam. So titikkan 1, 2, 3, 4 cukup. Sedut-sedut sikit. Kemudian ambil korang punya, macam aku sekarang ni aku pakai dot tank, TMD dot tank, dan masukkan picit. Settle. Ini dah, masalah ni dah settle. Hal ini dah settle. Dan benda ni juga kalau korang buat gunakan OCC, PNP, GTX dan TMD dekat mod ataupun AIO ataupun port yang lain, tak kisah apa-apa pun port lain yang menggunakan yang compatible dengan PNP OCC, dari Vopu, dari Vaporesso, dari Wotofo, Ucarry dan macam-macam lagi. So ni TMD.tank, masukkan airflow ring dia, lubang dia menghala ke depan, dan masukkan dekat apa nama, macam sekarang ni masuk dekat D01, D01. Kalau korang ada mod lain tu masukkan dekat mod korang terus. So kecilkan dulu power dia. Okay, fire guys tengok okay, boleh fire. Kat situ dia tulis 0.39 ohm. Tu ohm tak kisahlah pada aku. 0.3, 0.4 tu masih lagi boleh diterima untuk freebase lah. So performance dia awal-awal sedut lagi, rasa manis dia dah naik, dan tapi lemak dan cita rasa liquid ni belum timbul lagi lah. Tu of course kena tunggulah. Sama juga macam kalau kau pakai yang OCC yang baru, yang baru buka dari bekas dia macam ni, memang macam tu. Kalau mula-mula masuk memang akan makan masa untuk dia betul-betul serasi dan masak kapas kat dalam ni dengan coil dia, betul. Tapi orang kata ini adalah satu langkah yang sangat-sangat menjimatkan, dan perlu semua orang yang guna OCC, PNP, GTX dan TMD tahu pasal benda ni. Dan carilah, gunakanlah bajet yang korang ada tu untuk beli benda ni. Jangan beli satu, beli banyak-banyak, beli 10 ke apa, simpan. Sebab sangat, benda ni kau tak perlu guna tool yang banyak pun. Kau kena ada apa, pemotong, kalau ada gunting, ada pisau pun boleh. Lepas tu kau ada plier satu pun boleh. Lepas tu yang lain-lain tu memang dah disediakan dalam tu kan. Dia punya tool yang ini disediakan, yang ini disediakan, yang ini pun disediakan, dan yang ini. So sangat memudahkan lah, dan menjimatkan guys. RM15 dapat 10. Berbanding kau beli ni RM10 dapat 1. Fikir sendirilah. So itu tadi aku punya perkongsian. Maaf lah video panjang lebar. Berapa minit tadi, setengah jam kot. Sebab aku nak bagi yang detail supaya semua orang boleh buat. Semua orang yang menggunakan PNP, GTX, TMD, Ucarry, banyak lagi sebenarnya OCC yang compatible dengan benda ni. Dan ini bukan untuk PNP punya jenis je. Untuk yang OCC yang jenis lain macam let's say Smoke Knot punya OCC punya type, ataupun Caliburn punya OCC punya type, ataupun Oxford Unicoil punya jenis, semua tu sebenarnya dah ada yang rebuildable kit macam ni dah banyak brand. So ni satu cara untuk korang menjimatkan ongkos korang. Anyway, Wak Asri sini terima kasih semua kerana menonton video tutorial yang agak panjang lebar ni. Dan mohon maaf kalau sekiranya ada yang terkasar bahasa, tersalah perkataan. Wak Asri sini. Assalamualaikum.